Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadibillah Ibni Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman berkenan berangkat menyaksikan perlawanan bola sepak persahabatan antarabangsa antara pasukan DPMMFC dengan Guangxi Pingguo Haliao Guojing Football Team. Perlawanan berlangsung malam tadi di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah, Brakas. Berangkat sama Paduka-Paduka Adinda dan Anakda Dulian Teramat Mulia, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Keberangkatan Dulian Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Dalam perlawanan ini, pasukan DPMMFC menewaskan Guangxi Pingguo Haliao Guojing Football Team dengan keputusan 3-1. Bagaimana? Percubaan, belum. Percubaan! Gol! Bagaimana? Peluang! Lapat! Gol! Miguel Angelo Agostino. Peluang! Gol pertama. Jersey 19. Akhirnya Dulian Teramat Mulia berkenan menyempurnakan penyampaian pingat dan piala kepada juara dan naib juara perlawanan. Mesyuarat pertama Jawatankuasa sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-78 diadakan serentak di keempat-empat daerah. Mesyuarat di daerah Brunei dan Muara diadakan di Dewan Muhibah Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Mesyuarat antara lain membincangkan cadangan format dan atur cara Majlis Ramah Mesra Bersama Rakyat bagi daerah Brunei dan Muara yang akan diadakan pada hari Ahad 28 Julai. Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, Pemangku Pegawai Daerah Brunei dan Muara, selaku pengerusi Jawatankuasa sambutan perayaan ulang tahun Keputeraan ke-78 peringkat Daerah Brunei dan Muara, dalam ucapannya antara lain mengharapkan ahli-ahli yang akan dilantik dapat melaksanakan acara yang dirancang dengan komitmen, semangat dan kerjasama yang erat dan padu. Dengan lancar dan sempurna, kejayaan dan kesempurnaan di daerah Belait, mesyuarat Jawatankuasa sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-78 diadakan di kediaman rasmi Pegawai Daerah Belait. Antara yang dibincangkan format Majlis Ramah Mesra Bersama Rakyat dan penduduk daerah Belait. Mesyuarat dipengerusikan oleh Awang Haji Amirul Hafizzin bin Haji Muhammad, Pemangku Pegawai Daerah Belait. Dalam ucapannya, Pemangku Pegawai Daerah Belait menyarankan agar semua pihak terlibat bekerjasama dalam memberi khidmat bakti, komitmen dan buah fikiran dalam membuat persediaan awal bagi memastikan kelancaran, kemeriahan dan kesempurnaan acara yang diadakan. Terima kasih kepada semua ahli-ahli Jawatankuasa yang hadir di mesyuarat pada pagi ini serta Sementara itu, mesyuarat Jawatankuasa sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-78 bagi daerah Tutong diadakan di kediaman rasmi Pegawai Daerah Tutong. Mesyuarat dipengerusikan oleh Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, Pemangku Pegawai Daerah Tutong. Antara agenda mesyuarat dibincangkan persediaan acara-acara rasmi sempena sambutan perayaan bagi daerah Tutong. Mesyuarat juga membincangkan mengenai cadangan acara sektoral termasuk acara keagamaan, kemasyarakatan dan kesukanan serta majlis pelancaran memulakan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Majlis Khatam 78 kali.
Di daerah Temburong, mesyuarat pertama sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-78 diadakan di kediaman rasmi Pegawai Daerah Temburong. Mesyuarat dipengerusikan oleh Awang Muhammad Yassin bin Haji Ahmad, Pemangku Pegawai Daerah Temburong. Antara agenda yang dibincangkan, taklimat acara perayaan Peringkat Kebangsaan 2024 dan taklimat mengenai persembahan khas daerah Temburong. Hadir pada mesyuarat di keempat-empat daerah ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Penglibatan orang ramai khususnya para pencinta bahasa, sastra dan budaya dalam peraduan penulisan karya kreatif merupakan satu landasan terbaik kepada penulis-penulis tempatan dalam semua peringkat umur untuk berkarya. Melalui peraduan menulis novel dan peraduan menulis sajak semarak Hari Kebangsaan, ia memupuk rasa cinta dan mengangkat martabat bahasa dan kesusastraan Melayu. Majlis penyampaian hadiah peraduan menulis novel 2021-2022, peraduan menulis sajak semarak Hari Kebangsaan dan pelancaran buku-buku terbaharu terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka diadakan di Balai Sarmayuda Dewan Bahasa dan Pustaka Brakas. Acara dimulakan dengan pelancaran 8 buah buku terbaharu terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Indra Pahlawan, Datuk Seri Setia Haji Awang Suyoy bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Buku-buku tersebut terdiri daripada sebuah buku umum, 4 buah buku sastra, 2 buah buku kanak-kanak dan sebuah buku komik. Majlis diteruskan dengan penyampaian hadiah bagi peraduan menulis novel 2021-2022 dan peraduan menulis sajak semarak Hari Kebangsaan. Peraduan menulis sajak bertujuan sebagai pendedahan pada peringkat awal usia yang berupaya membina jati diri dan nilai-nilai murni dalam menanamkan mesej positif serta rasa cinta kepada negara di samping usaha memartabatkan bahasa dan sastra kepada kanak-kanak. Teknik penulisan novel perlu memiliki keseimbangan merangkumi kesemua aspek. Menurut Ketua Hakim Peraduan Menulis Novel 2021-2022, sempena sambutan Bulan Bahasa 2023, penghijrahan manusia dan permanfaatan teknologi dalam menghadapi ancaman global antara tema yang diutarakan oleh para peserta. Novel tersebut mendapati syarat peraduan yang ditetapkan oleh pihak penganjur. Walaupun novel itu baik dari segi nilai seninya, dari segi keindahannya, dari segi temanya, pihak penganjur cuba melihat dengan mengadakan peraduan ini untuk salah satunya menambahkan khazanah sastra tanah air. Yang kedua untuk mengangkat penulis-penulis yang lebih muda untuk menceburi dalam bidang novel. Bagi pemenang peraduan, novel bertajuk Binti Abdullah merupakan satu realiti kehidupan serta isu-isu semasa yang terjadi dalam kalangan masyarakat. Saya lebih suka melihat kepada isu masyarakat di mana saya lebih menjurus kepada penulisan itu biar dia dekat dengan masyarakat. Inspirasi saya itulah dengan melihat daripada macam mana isu yang ada dalam masyarakat supaya nanti novel ini bila dibaca ia akan lebih dekat kepada pembaca. Kembali selepas ini, teruskan bersama Berita Pagi. Tiga penuntut tahun 11 2023 Sekolah Menengah Saidina Umar Al-Khattab menerima anugerah akademik GCE peringkat O dan IGCSE. Majlis berlangsung di Sekolah Menengah Saidina Umar Al-Khattab, Kampung Kasat.
Pada majlis tersebut, 9 penuntut cemerlang dalam semua subjek penuntut di bawah program Skim Kebajikan Negara dan anak yatim cemerlang turut menerima anugerah. Penyampaiannya disempurnakan oleh Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis antara lain bertujuan meraikan dan menghargai kejayaan para pelajar yang cemerlang dan jasa guru-guru dalam peperiksaan. Sambutan Hari Raya Aidilfitri terus diraikan oleh pelbagai pihak. Malam tadi, Jawatankuasa Takmir pegawai-pegawai masjid kawasan Zon 4 dengan kerjasama Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Brunei dan Muara mengadakan majlis silaturahim dan ramah mesra bagi ahli-ahli Jawatankuasa Takmir Masjid, kumpulan muslimah dan belia-belia wanis. Hadir Awam Misli bin Haji Abdul Karim, pemangku timbalan setiausaha tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Majlis diserikan dengan tayangan video dan beberapa persembahan daripada ahli jawatankuasa sambutan berkenaan. Bahagian Industri dan Ekosistem Perniagaan IBE melalui Unit Sukatan dan Timbangan SDT di bawah Kementerian Kewangan dan Ekonomi akan melaksanakan kerja pemeriksaan dan penelitian bacaan ketepatan ke atas alat sukatan jenis pam minyak di stesen-stesen minyak. Dengan mengambil kira keselamatan dan kesejahteraan orang ramai serta para tenaga kerja yang terlibat sepanjang kerja pemeriksaan dan penelitian tersebut, stesen-stesen minyak akan ditutup bermula pukul 9 pagi hingga selesai dengan anggaran pelaksanaannya sekitar 2 jam. Pemeriksaan dan penelitian ke atas stesen-stesen minyak adalah pemeriksaan rutin yang dikendalikan sebanyak 3 kali setahun. Seorang perempuan warga negara Indonesia ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa undang-undang bagi siasatan lanjut. Tangkapan dibuat semasa operasi penguatkuasa undang-undang di bawah operasi Kabat Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan yang menyasarkan pos kawalan imigresen Sungai Tujuh, Kuala Belait. Helen Francisca, 43 tahun, dijatuhi hukuman penjara 6 minggu kerana gagal membayar denda sebanyak RM1,500 bagi kesalahan di bawah bab 3-2 Akta Pasport iaitu cubaan untuk keluar dari negara ini tanpa melapor dan menghadapkan dokumen perjalanan kepada pegawai imigresen yang bertugas.